Assalamualaikum. Okey, saya sambung lagi untuk kisah perawatan secara tradisional saya. Macam mana saya mendapatkan anak dengan ikhtiar rawatan tradisional. Okey. Seperti yang saya janjikan, saya nak cerita pasal Pakcik Hassan Batu Cave. Saya rasa ramai yang kenal dengan pakcik ni dulu sebab dia pernah viral satu ketika dahulu dalam Facebook. Saya follow juga page-page yang TTC, orang yang TTC, dan saya jumpa pasal pakcik ni. Cakap kat suami saya, apa kata kita try sekejap? Apa kata kita try sekali pergi, kita ikhtiar. Sebab saya baca-baca orang cakap dia guna ayat Al-Quran apa semua, dia ikhtiar, tak apalah kita try. Saya tak kata dia penyebab saya mengandung, tapi saya cuma nak cerita pengalaman saya ikhtiar dengan pakcik ni, okey? Semuanya sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma perantara. Saya yakin dia mungkin ada ilmu yang dikurniakan kepada dia. Masa jumpa, saya yakin dia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ilmu yang diturunkan pada dia, yang Allah kurniakan pada dia lah. Saya suka pakcik ni sebab satu keunikan dia, saya tak payah cerita apa masalah saya. Saya baru je nak cerita, dia ala-ala dalam cerita P.Ramlee. Tok dah tahu. Kami datang kemari ini, Pak Belalang, ada hajar. Tak apa diceritakan Tok Mulu. Hamba dah tahu kesemuanya. Dah tahu? Ya. Saya sebenarnya tak berapa ingat sangat, tapi dia lebih kurang saya bagi tahu dia, okeylah, untuk nak anak lah, okey, dia suruh tulis nama suami, tarikh lahir apa semua. Okey, sebelum saya panjangkan cerita saya nak bagi tahu yang saya baru dapat tahu dalam 2 tahun lepas Pakcik Hassan ni dia dah meninggal dunia. Kita sama-sama sedekahkan Fatihah untuk dia, okay? Semoga rohnya dicucuri rahmat kalangan orang-orang solihin, sebab dia dah banyak tolong orang untuk mendapatkan zuriat. Bukan masalah zuriat saja, banyak sangat masalah macam-macam. Masa saya pergi rumah dia, kali pertama pergi, kena ambil macam ni, dia untuk nak pergi petang, kena ambil pagi nombor. Ada nombor, kena beratur. Tapi dia pun orang biasa je. Dia tak adalah ada mesin nombor apa semua tu. Dia gantung nombor dia dekat pintu rumah. Suami saya pagi keluar lepas subuh tu, dia keluar terus naik motor, duduk kat Batu Cave kan. Dia ambil nombor dekat pintu dia. Dia dah gantung nombor kat pintu dia. So petang kita boleh pergi je. Dalam pukul 2 petang kita dah boleh start pergilah untuk nombor petang. Untuk yang nombor pagi, saya tak sure diorang ambil pukul berapa. Nak ambil nombor pagi dah habis. Mungkin sebelum subuh kot. Saya dengar diorang punya beratur kat rumah dia kadang-kadang sampai pukul 2 pagi. Oh, dahsyat pakcik ni. Dia duduk dekat flat dekat Batu Cave. Saya harap sangat dia mungkin ada pewaris dia, anak-anak dia ke yang pandai, ada ilmu sama macam ayah dia, yang boleh tolong orang macam ni. Cuma ikhtiar, okay, dengan cara dia. Kat luar rumah dia tu dah macam klinik. Ada kerusi susun sama panjang sampai habis koridor tu. Sampai hujung tangga tu panjang sampai sana. Wow, macam klinik lah. Wow, bukan orang Melayu kita je, orang India ada. India ramai juga yang pergi kat dia. Saya tengok macam masalah zuriat juga. Tunggu lama juga, berjam jugalah tunggu. Walaupun dah ada nombor. Bila masuk saya tak payah cerita, dia dah lama juga kan, dah 3 tahun. Saya tak sempat bagi tahu lagi saya ada sebelah je saya punya. Dia cakap dah tinggal sebelah saya macam tersenyap sekejap. Saya pandang suami saya, takut pula. Tapi tak apalah, mungkin itu ilmu yang dia ada. Allah bagi kat dia, dia boleh tahu dengan mungkin tengok mata saya ke, saya tak tahulah. Sebab ramai lagi patient, jadi dia tak nak dengar cerita lama-lama pun, sebab dia dah boleh baca apa masalah kita. Kat saya nak buat pembedahan batin. Ya, apa tu? Lepas tu dia cakap tak apa, nanti saya cuma nak baiki je sikit rahim awak ni. Dia cakap okey lah. Dia suruh baring kat katil. Suami saya ada, isteri dia pun ada kat sebelah, bantu dia. Dia pakai glove. Cara dia tu macam orang tengah bedah orang, sebab dia macam pegang pisau, tapi saya tak nampak
Dia macam menggayakan je lah. Dia pegang pisau, dia macam potong, buka. Tapi saya nampak tangan dia je. Tapi masa tu saya takut sebenarnya. Saya takut sebab masa tu dia pakai glove, dia pakai mask. Masa dia nak buat pembedahan tu, sebelum dia buat tu dia tak pakai. Masa dia nak buat tu dia pakai. Bila dia pakai, tiba-tiba dia tak bercakap. Cuma saya dengar dia bismillah je lah. Dia bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu lah dia baca ayat Quran apa semua. Sambil dia buat tu, isteri dia yang bercakap. Isteri dia yang akan cakap, okey, diam, okey, tangan tepi sikit, buka sikit. Okey. Sekejap je, dalam 10 minit kot. Lepas tu, okey, dah boleh bangun. Buka emas dia, buka glove dia, duduk balik kat meja dia. Dia suruh saya beli minyak kelapa dara. Dia tak ambil charge bayaran untuk rawatan dia tu tau. Cuma dia ada ubat yang dia sediakan sendiri. Yang tu je kita kena beli. Sebab dia buat, dia cakap, dia pun beli kan. Macam minyak kelapa dara, kita nak beli sendiri pun boleh je, dia cakap. Cuma dia sediakan lah, senang. So kita beli je lah dengan dia, macam tu. Saya beli dengan dia yang minyak kelapa dara. Saya beli 2 botol. Lepas tu dia bagi kapsul. Kapsul tu bagi untuk suami. Tak apalah, kita ambil je lah yang dia sarankan tu. Tapi yang tu kita kena belilah. Dia guna akar kayu apa semua. Saya anggap yang tu ubat tradisional je lah, untuk sebagai suplemen untuk suami. Dia cakap ada satu je pantang. Suami dilarang makan kacang panjang. Itu saya ingat sampai sekarang. Sebab dahsyatnya pantang tu, bila balik kita orang ingat lah kan, okey, tak boleh makan kacang panjang, jangan makan kacang panjang. Berhantu tu tak. Sebab apa saya cakap berhantu? Sebab masa tu, minggu tu saya jarang masak. Sebab kita orang berdua je, banyak makan kat luar sebenarnya. Malam makan kat luar, siang makan kat luar. Sebab 2 orang je, malah nak berkecah. Pergi kedai, belilah lauk apa pun, belilah makanan apa pun, mesti ada kacang panjang terselit. Saya tak tahu kenapa. Contoh masa tu macam model lauk sayur campur ke apa kan, tiba-tiba ada kacang panjang. Kenapa ada kacang panjang ni? Sebelum ni tak ada pun, tiba-tiba hari ni ada pula. Yang mula-mula macam kebetulan kot. Okey lah. Yang ni saya tak boleh lupa, pergi secret recipe. Suami saya cakap, secret recipe tak ada kacang panjang. Dia cakap, okey lah. Saya okey lah. Cakap, okey lah, nak makan nasi goreng. Dia nak makan nasi goreng. Sekali ada kacang panjang yang slice tu, yang dia slice kecil-kecil tu. Halu-halu. Saya, masa dia nak makan tu, saya macam, sekejap. Macam kacang. Cakap takkan kacang panjang. Saya pun tengok. Saya makan tak apa. Saya tak pantang. Dia yang pantang. Saya makan kacang hijau. Stres dia nak alihkan kacang hijau tu. Dia cakap macam kena sumpahan pula. Tiba-tiba kacang hijau tu menghantui hidup dia. Kelakar tau. Di dalam dah 2 minggu dia hantui kacang hijau tau. Sebab kita tak nak dia lagi datang. Okey lah, kita orang ikut apa yang dia cakap tu lah. Try tak makan kacang panjang apa semua tu lah. Tapi yang tu salah satu ikhtiar saya lah, yang pergi dekat untuk yang tradisional ni. Yang lain banyak lagi, tapi yang pakcik ni saya rasa dia unik sikit. Saya pergi 2 kali tempat dia sebenarnya. Saya pergi yang tu sekali. Okey. Saya mengandung dalam tak lama tau, dalam sebulan atau 2 bulan lepas saya pergi jumpa dia tu. Tu saya pregnant Luna. Masa saya pregnant Luna, saya dapat sis. Sis tu dah 4.5 cm macam tu. Masa saya dapat sis ni, saya refer ke Hospital Pusrawi. Masa tu Dr. Bibi tu Dr. Bibi tu pun dah meninggal 2 tahun lepas kot. Masa pergi kat dia dah cakap kalau kali lagi dia tengok makin besar sis tu dalam berapa cm, dalam 5-6, mungkin akan kena operate lah. Operate tengah baby kat dalam, risiko sangat tinggi. Saya sangat takut. Pagi tu saya dah tak boleh bangun. Saya cakap kat suami saya tak boleh bangun, tak boleh jalan. Sebabnya mungkin sis tu dia dah menekan tau. Dia dah menekan baby. Jadi saya yang sakit dekat rahim kat bawah lah, dekat pundi kencing tu. Dia macam menekan tau. Pagi tu kita orang menung lama. Tiba saya cakap, jom kita pergi jumpa Pakcik Hassan tak? Suami saya cakap, boleh ke? Pasti boleh. Sebabnya ada orang saya terpandang India tu, dia cakap dia sakit kaki dia sakit
macam ada ketumbuhan kot, saya tak ingat. So saya assume pakcik ni dia bukan masalah zuriat je, masalah lain pun dia boleh tolong. Saya okey lah, jom pergi. Saya pergi tu, ingat suami saya kena papah saya sebab sakit tak boleh jalan. Dia punya cyst tu sangat besar dah masa tu. Mungkin nasib baik lah masa tu hari bekerja dia kurang sikit orang. So saya ambil cuti masa tu. Saya sampai tu pagi lah, awal pagi pukul 8 macam tu. Nasib baik pergi tu dia cakap ada nombor last lah macam tu. Tapi tak ramai orang lah masa tu. Dia buka sikit je nombor. Saya pergi, rumah dia dah lah tingkat 1 ke tingkat 2 macam tu, kena naik tangga. Suami saya papah saya sebabnya saya dah tak boleh jalan laju. Dia punya sis tu dah macam menghimpit, sakit sangat. Masuk dalam, tak payah cerita, saya masuk je, saya pregnant sekarang ni pakcik, tapi saya ada sis. Doktor cakap nanti kena operate kalau dia tak surut jugalah. So pakcik tu cakap, dia macam biasalah, dia ada macam air, mangkuk air depan dia, dia baca surah apa, dia baca ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu dia cakap, besar ni, dalam 4 hingga 5 cm. Betul lah, sama macam doktor ku dengan scan dia tu. Saya terpandang lagi suami saya. Kita orang telepati je lah. Okey, macam tu. So, dia cakap besar ni, cakap tak apa. Macam farmasi dah sebelah dia tu, almari dia tu ada ubat yang dia jual tu lah, yang dia buat sendiri, akar kayu apa semua tu. Dia buka almari dia. Tak apa, ambil ni. Dia pun bagi saya satu botol, ada kapsul. Dalam kapsul tu dia dah buat satu dengan kapsul lah. Dia cakap itu sebenarnya akar kayu. Apa saya tak ingat serius, saya tak ingat apa nama akar kayu tu dia sebut. Dia cakap akar kayu ni boleh bocorkan sis tu. Dia pun cakap sis tu sis air. Dia cakap tak ada isi dalam dia. Betul, memang saya tak cakap langsung. Sumpah saya tak cakap apa-apa kat dia. Tapi doktor pun ada cakap kat saya sis tu sis air. Cuma dia membesar sama dengan baby. Baby nak besar, dia pun sibuk nak besar macam tu. Sebab dia dapat nutrien daripada baby tu. Dia cakap kat saya, sis ni sis air. Dia cakap, so kita boleh bocorkan dia. Saya macam okey. Saya sebenarnya bukanlah saya taksub dengan dia. Jangan salah faham cuma saya kagum dengan ilmu yang Allah kurniakan kat dia. Dia boleh tahu apa yang masalah kita. Maka ubat ni ubat ni tak ada apa pun dek. Ni akar kayu je pakcik buat. Dia cakap akar kayu ni memang untuk bocorkan sis tu. Nanti dia akan bocorkan, dia akan keluar ikut air kencing. Dia cakap. Sebenarnya saya ragu-ragu juga masa tu. Walaupun saya kagum dengan ilmu dia, masa tu saya masih ragu-ragu macam, aduh lah aku ni dah mengandung macam-macam pula masalah. Saya fikir macam tu juga masa tu. Tapi tak apalah, kita ikhtiar kan. Okey, masa tu dia bagi saya air. Dia cakap, tak boleh jalan ni. Dia cakap, makan sekarang satu. Dia cakap, makan satu. Nanti esok makan lagi satu. Satu je sehari. Dia cakap, makan biar dia bocor sikit-sikit. Dia cakap. Saya pergi rumah dia pukul 8. Balik kena papah lagi. Turun tangga kena papah lagi. Tapi saya dah makan lah ubat tu. So masa tu kita orang tak breakfast lagi. Keluar lepas subuh tu memang terus pergi menuju rumah dia. Saya pun tak makan lagi. Turun daripada flat dia tu, saya pergi berhenti dekat warung kat bawah tu. Saya masa tu memang tak ada mood dah nak makan. Tapi saya paksa lah sebab masa tu saya pregnant kan. Saya fikir anak, tak apalah. Saya tak ada mood sebab sakit. Nak keluar kereta pun sakit. Nak berjangkar sakit. Dah macam apa. Saya tengah minum tu, setengah makan. Sebab tunduk rasa sakit, tegak pun rasa sakit. Macam tu kan. Jadi tak ada mood nak makan. Jadi saya duduk menung macam tu. Tiba-tiba saya cakap kat suami saya, tak sakit lah. Rasa suami saya cakap, boy cepatnya. Lepas tu saya cakap, betul lah, tak sakit lah. Tengok lah. Saya tunduk, tak sakit lah. Betul lah, tiba-tiba hilang. Lepas tu suami cakap, pelik pula. Takkan cepat sangat. Masa tu pukul 9 saya tengok jam. Baru sejam. Suami saya cakap, tak tahulah, kot ubat dia tu dah surutkan sikit rasa sakit kot. Ya kot. Okey lah. Saya terus boleh lalu makan nasi lemak. Masa tu terus makan. Saya balik rasa macam happy sikit lah. Sebabnya saya tak rasa sakit. Kurang. Esoknya saya makan lagi ubat tu. Saya rasa ambil masa dalam 2-3 hari je kot. Tiba-tiba saya terus boleh jalan macam biasa dah. Tak ada dah terbongkok-bongkok. Saya boleh pergi kerja. Botol dia agak besar lah. Botol yang macam botol mahjong tu. Kapsul dia ada, saya rasa ada dalam 30 biji kot dalam tu. Saya habiskan dalam sebulan tu. Masa tu dia nak tengok lagi bulan depan lah, lebih kurang macam tu. Dr. Bibi tu, saya pergi, dia scan, dia cakap,
awak dah tak sakit Dia cakap, tak sakit dah doktor, tapi tak apalah, saya datang jugalah untuk nak check ni kan. Saya tak bagi tahu dia tahu pasal saya pergi rumah pakcik ni, makan kapsul apa semua. Saya takut dia marah. Lepas tu cakap okey lah, kita scan dulu kita tengok, mungkin dia dah mengecil. Lepas tu dia scan, lepas tu dia cakap dah tak ada, sis dah tak ada dah, mungkin dia dah mengecut sendiri. Dia cakap, oh Alhamdulillah, saya masa tu lega, tak payah cakap. Cakap baby pun okey, sihat, Alhamdulillah, sis tu dah mengecut sendiri. Alhamdulillah lah, kita tak payah operate apa-apa lah, tak payah nak kacau baby lah. Biar je dia ni macam ni. Ya Allah, masa tu Tuhan je yang tahu saya bersyukurnya. Sebab dia pertemukan saya dengan pakcik tu. Pakcik tu memang banyak tolong saya juga. Saya harap sangat dia ada pewaris untuk yang boleh tolong orang senasib macam saya ni. Sebabnya bukan masalah zuriat je, dia boleh juga tolong masalah-masalah lain lah, insyaAllah. Saya sempat cerita dekat kawan saya juga pasal pakcik ni. Ada yang pergi juga, Alhamdulillah. Ada juga yang berjaya. Dan lepas tu dapat tahu dalam 2 tahun lepas lah, dia dah meninggal dunia. Semoga pakcik ni ditempatkan kalangan orang beriman lah, insyaAllah. Okay, itu je cerita saya untuk rawatan tradisional saya, pengalaman saya lah. Okay, kita ikhtiar sahaja, segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagi semua daripada dia. Kita cuma ikhtiar sahaja. Mungkin orang-orang yang saya jumpa tu ialah perantara sahaja antara saya dengan dia. Okay, nanti kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.